Topik seterusnya ialah topik rencana. Okey, rencana ini adalah satu bentuk penulisan bukan kreatif yang agak mudah sebenarnya untuk ditulis sebab ia tidak sangat tergantung kepada format yang begitu khusus. Ia adalah lebih kepada macam satu esei berperenggan. Jadi penulisan rencana ini tidak begitu orang kata sukar, tidak begitu remeh untuk ditulis. Cumanya untuk menulis sebuah rencana, anda kena tahu isu yang cuba dikupas dalam rencana anda kena tengok tajuk yang berfokus dan juga anda kena banyak sumber-sumber yang betul-betul boleh dipercayai untuk menulis sebuah rencana. Walau bagaimanapun rencana juga lebih kepada pandangan anda terhadap isu-isu yang anda tulis dan anda kupas. Dia lebih macam tu kepada rencana. Sangat-sangat digalakkan dalam kalangan pelajar-pelajar IPTA, IPTS untuk menulis sebuah rencana dan hantarlah kepada mana-mana pihak penerbitan, yang terutama sekali pihak-pihak penerbitan media cetak untuk mereka terbitkan, untuk mereka siarkan di dada-dada akhbar, dada-dada majalah. Sebabnya pelajar-pelajar IPT ialah generasi yang hidup pada zaman ini yang melalui satu bentuk macam kehidupan yang pelbagai isu. Awak bertuah sangat. Sebab setiap kali anda berhadapan dengan sesuatu isu, sumber untuk anda mendapatkan isi terhadap isu yang anda hadapi sekarang ni senang anda perolehi. Tak perlu ke perpustakaan dah. Tak perlu beli surat khabar, tak perlu beli majalah. Anda dah boleh tengok secara online. Newspaper online, magazine online, tengok YouTube, online TV pun dah boleh streaming daripada internet. Tak perlu tengok TV dah ya. Jadi, bila semua sumber itu begitu senang diperolehi, jadi madam berpesan kepada pelajar madam, tulis-tulislah rencana. Dia macam esei biasa. Okey, formatnya tak banyak. Yang penting ialah bagaimana bijaksana anda untuk menulis menjadikan sebuah penulisan esei itu begitu menarik dibaca dan istilah Kelantannya jijak. Ya betul tak jijak. Orang baca tu dia jijak. Apa benar isu awak tulis tu? Jolo kedok, siapa kedok pemikiran awak tu kepada orang yang membaca rencana anda. Okey? Jadi kita tengok nyakut. Jijak dengan nyakut sama ke? Nyakut jijak. Sama deh, saya pun tak tahu. Saya goyak je. Madam guna je istilah tu sebab dengar orang Kelantan guna. Jijak, nyakut deh. Jadi biar nyakut jugalah deh. Biar siapa orang baca tu, terasa bahawa rencana yang tulis ni begitu berimpak. Berimpak sangat. Okey. Kita pergi kepada pengenalan. Saya bukan orang Kelantan. Madam lahir di KL. Ayah madam orang Kelantan. Mak madam orang Sarawak. Jadi sebelum pindah ke Kelantan dalam ketika tu madam tingkatan 2. Tingkatan 2 ke tingkatan 1 baru pindah ke Kelantan. Sebab ayah madam pencen. Jadi bila pencen balik Kelantan, sejak itulah menetap di Kelantan. Kahwin orang Kelantan. Anak-anak aku semua lahir kat Kelantan. Tapi madam dibesarkan lama di luar daripada Kelantan. Okey. Jadi kadang madam sebut boleh nak kecek Kelantan. Cumanya bila madam kecek Kelantan tu, setengah-setengah tu perkataan tu madam tak selalu guna. Jadi macam kata jijak dengan perkataan nyakut saat ni tu. Adakah ia sama? Adakah ia sama tu yang madam tanya tu. Pernah guna perkataan nyakut. Tapi nyakut ni orang kata istilah kalau makan deh, makan nasi ni seretak nyakut. Gitu ke? Kalau jijak ni kalau kita baca tu jejak, maksudnya kita faham lah tu. Maaf kalau saya Kelantan Celup. Ya, saya Kelantan Celup. Mak orang Sarawak, ayah orang Kelantan. Bunyi lain macam cakap Kelantan. Bunyi ke apa? Bunyi bukan Kelantan. Allah, kena betulkan lagi lah bahasa Kelantan madam ni. Okey. Terima kasih banyak lah. Perasan bagus. Okey, pengenalannya. Sedikit tentang pengenalan. Cakap Sarawak pandai. Madam pernah tinggal di Sarawak sebelum berpindah ke Kelantan. Mak ambil orang Sarawak. Pastilah ambil pandai kelakar Sarawak. Kita orang si pandai kelakar Sarawak kah? Faham si mengambil kelakar Sarawak? Kan? Itu pun pelak sikit dah bahasa Sarawak. Okey, bolehlah sikit-sikit.
Jadi kita tengok kembali kepada rencana tadi. Anda tentu pernah menulis karangan bentuk esei. Jadi sekiranya pernah, kita boleh lihat sifat rencana sama dengan sifat esei. Walau bagaimanapun, pendefinisian secara lebih tepat ialah rencana ini didefinisikan sebagai satu gubahan karangan bukan cereka yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek khusus. Manakala Kamus Dewan Bahasa edisi keempat mengatakan bahawa rencana ialah sama ada cerita, karangan atau kisah. Itu rencana. Manakala satu definisi rencana oleh Safian Hussein menjuruskan rencana kepada esei pendek untuk siaran di akhbar ataupun majalah. Jadi saya lebih suka guna apa yang Muhammad Sirin Ahmad Ishak cakap, iaitu ia satu gubahan karangan bukan cereka. Maksudnya bukan kreatif lah, penulisan bukan kreatif yang memberi tumpuan kepada aspek khusus. Macam yang saya cakap tadi, ia akan bagi tumpuan kepada satu aspek yang khusus. Isunya apa? Apa yang anda nak cakap? Kita banyak isu. Janganlah bila menulis tu orang kata semua benda nak cakap kan. Jadi dia tidak berfokus lah. COVID-19. COVID-19 ni banyak, besar bendanya COVID-19. Tetapi apakah isu yang anda nak perkatakan secara mendalam dalam COVID-19? Isu pakai mask ke? Isu pakai sanitizer ke? Isu duduk dalam rumah ke? Isu PKPP ke? Kan? Apa isu yang anda nak cakap? Jadi kita beri tumpuan kepada aspek yang khusus. Itu sepatutnya bila kita menulis rencana. Edisi Dewan Bahasa dan Pustaka pula, Kamus Dewan Bahasa pula bercakap cerita, karangan atau kisah. Jadi rencana ni dia ada bunyi-bunyi cerita juga sebenarnya. Sebabnya kita dalam rencana itu kita ada letakkan beberapa pandangan kita. Kita letak di situ. Contohnya macam pandangan anda terhadap pemakaian pemakaian mask muka. Saya suka sebut mask muka. Okey, pemakaian face mask ni di Malaysia ni kita bagi pandangan kita lah. Macam madam boleh cakap pemakaian face mask di Kelantan ini sudah semakin goyah nampak. Makin ramai yang tak pakai face mask. Dulu waktu PKP dulu mula-mula tu memang sungguh nampak pakai. Lo ni sambil lewa. Okey, jadi kalaulah pemantauan itu dibuat dengan lebih ketat, kita nampak insya-Allah Kelantan akan maintain hijau sampai habis PKP. Tetapi kalaulah kita bersifat sambil lewa, tak mustahil Kelantan akan kembali merah. Itu je madam boleh cakap. Mas muka ismi COVID-19. Bagus jawapan itu. Okey, jadi kita menjurus kepada rencana ini juga mengikut Safian Hussein ialah esei pendek untuk siaran majalah. Okey, jadi dia lebih fokus lah. Safian lebih cakap direct bahawa ia adalah esei pendek untuk di majalah ataupun akhbar. Ini adalah sedikit definisi dia. Baik, sebagai seorang penulis rencana, kemahiran asas dalam penulisan karangan sudah cukup untuk membolehkan anda menulis sebuah rencana yang baik. Okey, anda dah ada kemahiran asas, wahai pelajar madam. Okey, pelajar madam yang ada sekarang ni, Kelantan kebal, ilmu kebal ni orang silat je ilmu kebal ni. Yang lain tak kebal Orang silat pun jangan fikir COVID. Orang kebal ni cuba tengok COVID tak sampai tak kat dia. Okey, kebal tak kebal kita ni, COVID boleh kena siapa saja. Okey, ya sekuat-kuat Dwayne Johnson tu, The Rock tu pun kena juga dengan kabarnya COVID-19 ni. Yang berlakon cerita Batman pun kena COVID-19 ni. Jadi COVID-19 kepada sesiapa saja. Jadi jangan mengaku kebal Okey, jadi anda semua ni dah ada kemahiran asas dalam penulisan karangan. Madam tengok anda menulis setakat ni walaupun tak boleh nak kata tinggi dari segi penulisan anda itu, tapi madam boleh cakap lah anda semua dah ada kemahiran asas dalam penulisan karangan. Jadi sepatutnya anda dah boleh menulis rencana. Asalkan anda ada cukup maklumat, ulasan, huraian atau penceritaan sesuatu perkara yang mana ia kena ada fakta yang anda ambil daripada wawancara, pemerhatian, penyelidikan, tinjauan atau rujukan. Jadi rencana ni bukan tulis benda atas angin, dah. Bukan tulis benda kita fikir kita seorang je betul, dah. Kita kena melalui fakta. Maklumat itu mungkin anda dapat daripada banyak sumber. Anda pergi jumpa orang ni, okey, anda jumpa Dr. Nur Hisham, anda jumpa Tuan Sri Muhyiddin Yassin, anda jumpa Datuk YB Datuk Ismail. Jadi Ismail Sabri. Jadi anda jumpa belakang,
anda dapatkan pandangan mereka, baru anda menulis rencana. Itu maksud rencana tadi ni. Dan juga penumpuan rencana ialah kepada satu tajuk khusus yang benar dan bukan imajinasi ataupun rekaan. Itu yang dikatakan tadi, ia sebuah bukan kreatif. Penulisan esei. Boleh ya? Jadi ini adalah apa yang anda perlu tahu tentang rencana sebagai pendahuluan. Okay, untuk ciri-ciri rencana kita kena tahu jugalah, seperti mana yang kita dah sedia maklum, belajar penulisan bukan kreatif daripada awal kita belajar itu. Kita tahu bahawa untuk penulisan bukan kreatif, ia ada ciri-cirinya yang kita kena tahu. Dan untuk rencana juga kita ada ciri-cirinya. Okay. Pertama, ciri yang pertama, ia bersifat karangan formal. Okay, bersifat karangan formal ni, bila dikatakan formal, maka secara automatik ia bermaksud bukan kreatif. Ya, bukan kreatif sebab dia karangan formal. Perenggannya sangat rapi, bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup serta menggunakan bahasa baku konvensional dengan struktur terancang. Bila kata bahasa baku konvensional, anda kena rujuk dalam kamus. Okay, yang menjadi satu concern madam lah dalam kalangan pelajar pengajian Islam. Madam cuma nak bagi nasihat. Pelajar-pelajar pengajian Islam, bila anda menulis assignment anda, tugasan anda, kadang-kadang anda nak masukkan beberapa perkataan daripada perkataan Arab, istilah-istilah Arab. Jadi untuk penulisan yang betul, penulisan Arab itu anda tulis dalam tulisan Jawi. Tulisan Arab lah. Tulisan Arab tu tulislah perkataan-perkataan Arab itu. Contohnya perkataan Arab yang anda nak guna ialah perkataan apa? Contohnya macam kafe zimmi, kafe harbi kan. Anda tulis dalam tulisan Arab dulu, dalam istilah Arab itu. Dalam kurungan itu baru tulis dalam bahasa ejaan Rumi. Mula-mula buat dalam ejaan Jawi tu, lepas tu baru buat dalam ejaan Rumi. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita takut bila anda tulis daripada Arab, anda tulis dalam ejaan Rumi itu tidak sampai kepada maksud istilah dalam bahasa Arab. Kita tak nak macam tu. Dan paling teruk mereka yang tulis ayat Al-Quran dalam tulisan Rumi. Tak nak. Tak nak. Okey, tulis dulu dalam tulisan Arab, kemudian baru tulis dalam tulisan Rumi. Yang mana tulisan Rumi ini adalah berdasarkan sebutan dalam bahasa Arab. Walau bagaimanapun, sekiranya anda nak menggunakan dalam sesuatu penulisan untuk orang awam, anda nak tulis untuk masyarakat setempat yang tidak tahu bahasa Arab, anda patut memberi maksud kepada istilah berkenaan. Tulis maksud. Okey, selepas kafe harbi itu, tulis apa maksud kafe harbi daripada buku, daripada kamus dewan. Atau kalau tak ada kamus dewan pun, ambil istilah-istilah ini, apa maksudnya. Berikan definisinya. Okey, jadi bahasa baku konvensional yang madam cuba cakap ni ialah bila kita tulis, kita memelayukan perkataan Arab, tetapi kita tidak rujuk kepada bagaimana ejaannya dalam kamus dewan. Kena rujuk tu. Contoh macam penulisan perkataan soreh. Hadis soreh. Soreh. Ada yang tulis S-O-R-E-H. Ke soreh ni S-O-R-I-H. Jadi madam baru ni madam ada buat satu semakan terhadap buku penulisan Islam lah. Jadi bila madam tengok dalam kamus dewan, dia tulis bukan soreh, S-O-R-I-H dalam kamus dewan. Dalam penulisan bunyi Arabik dia soreh, R-E-H kan. Jadi penulis ini menulis S-O-R-E-H. Bila madam tengok dalam kamus dewan, dia sebenarnya S-O-R-I-H. Maksud dia sama. Jadi itu disebut bahasa baku konvensional tu. Tak nak kena rujuk kamus dewan. Sebab banyak bahasa Arabik, bahasa Cina ke bahasa Inggeris ke yang dimelayukan, kamus dewan akan tulis tulisan itu dalam ejaan bahasa baku konvensional. Yang tu kena buat rujukan. Kena buat rujukan. Contohnya macam perkataan television. Bukan international. Okey, perkataan national lah, national. Okey, bahasa Inggeris N-A-T-I-O-N-A-L. T. National bahasa Inggeris. Tetapi bahasa baku konvensional mengikut kamus dewan ialah N-A-S-I-O-N-A-L, bukan T. Jadi di situ kita buat rujukan. Bahasa baku konvensional mana yang betul?
Ini rencana kena tulis. Itu dikatakan karangan formal. Penulisan ejaan dia kena betul. Dengan struktur yang terancang. Okey, faham nombor 1? Nombor 2, tujuan penulisan adalah serius. Rencana ialah satu berbentuk yang serius lah. Madam boleh cakap, kita cakap secara serius tentang isu-isu yang serius dan isu-isu yang memberi impak kepada masyarakat. Okey, tiada unsur humor. Okey, tiada unsur humor di dalam isi rencana kerana ia berusaha merangsang minda pembaca untuk turut sama berfikir. Nak buat humor tu tak kena tempat lah. Kalau anda kata saya nak buat ia jadi lebih menarik, tapi macam mana anda boleh bercerita tentang contohnya isu buang bayi, tapi anda buat kelakar pula kat situ. Benda serius pasal isu buang bayi kan. Bagaimana berlakunya orang kata kes-kes pembuangan bayi yang begitu rancak dilakukan sekarang ni. Dulu zaman madam, buang baby, beranak dalam tandas, dia buang lalu lubang tandas, kejam. Dia buang dalam tong sampah, kejam. Dia buang dalam kotak, kejam. Buang dalam semak, kejam. Zaman madam dululah, madam banyak tengok isu-isu buang bayi tu. Tapi sekarang lagi kejam. Lepar daripada tingkat 8, lepar daripada tingkat 4 dengan alasannya meroyan. Itu isu sensitif, bukan isu sensitif, isu serius. Kita buat lawak ke dalam rencana kita? Tak ada kan? Kita takkan buat lawak dalam rencana kita sebab kita bercakap tentang isu yang sensitif. Kita menunjukkan kezaliman yang berlaku. Betul, Amri Salim. Kita tak nak generasi kita pada masa hadapan menjadi orang kata penyumbang kepada lebih banyak kematian bayi-bayi yang tidak berdosa. Kan? Kita tak nak pula bukan sahaja cerita tentang akibat, kita tak nak berlakunya punca tu. Punca tu apa? Apakah punca kerana kurang didikan agama? Adakah itu punca yang terbaik kita cakap sebagai punca kurang didikan agama menyebabkan mereka berlaku hubungan luar nikah, menyebabkan dia termengandung, menyebabkan dia buang bayi? Apakah itu punca utama? Mungkin tidak. Anda tengok berapa ramai di antara mereka yang kes buang bayi yang terlanjur berlaku hubungan di luar nikah pun ada dalam kalangan pelajar pendidikan agama, pelajar aliran agama, pelajar tahfiz. Kan? Ada juga. Jadi adakah itu punca utamanya? Atau mungkinkah punca utamanya kurang didikan ibu bapa? Wallahualam. Kita kena tengok latar belakang mereka yang buang bayi. Adakah mak bapak dia tercabar ke dia langsung? Ataupun ia sekadar pengaruh internet, pengaruh rakan sebaya. Okey, jadi di mana sebenarnya puncanya? Itu yang kita nak cerita dalam rencana. Benda tu very serious. Jadi nombor 2, ia adalah sangat serius. Tak nak baby bagi ke Amri. Okey, boleh. Itu satu ayat yang cukup baik. Cukup baik sebenarnya kita menawarkan diri untuk menjaga anak-anak ini daripada buang tu. Kalau buang depan rumah orang tu, baby tu hidup tu pun sebenarnya baby tu sengsara. Dia bunuh tu pun lagi zalim sebenarnya. Kan? Dia berkaitan dengan benda yang lebih besar lagi. Kalau cerita pasal buang bayi ni boleh bawa kepada nasab. Kan? Bila buang bayi dijaga oleh keluarga angkat, lepas tu kita tak tahu nasab dia siapa. Tiba-tiba satu hari nanti jumpa dengan perempuan, katakanlah dia lelaki kan, bayi lelaki jumpa dengan perempuan. Perempuan ni pun sebenarnya datang daripada ibu yang sama. Kita tak tahu nasab dia. Entah-entah terkahwin adik-beradik. Kan? Cerita pasal nasab pula. Lagilah jauh ceritanya. Sebab itulah disuruh, bukannya dalam Islam itu dia tak cakap jangan berzina, tapi jangan menghampiri zina. Jangan menghampiri. Hampiri pun jangan. Itu maksudnya Islam begitu jaga. Bukannya jaga perbuatan saja, jaga sebelum benda tu jadi pun Islam dah bagi. Nak cerita pasal benda ni, madam boleh bersyarah sampai pagi esok. Okey, jadi tak nak bersyarah lah. Madam bukan orang yang terbaik bersyarah. Anda lebih hebat dalam bab agama ni. Jadi tulis je lah. Benda nampak remeh kan. Isu buang bayi je. Tapi bila bercerita dalam rencana dengan kepakaran anda, kepakaran pelajar madam dalam bidang agama, buka mata semua orang. Oh, ini sebenarnya yang berlaku. Faktor dia macam ni. Kesan dia macam ni. Okey. Baik. Ya, jangan menghampiri zina macam dating. Jangan pergi dating kan. Okey. Apa-apa hal, semak baik-baik. Dalam Islam pun telah mengajar cara-cara yang terbaik untuk merapati orang yang kita minat. Sebab Islam pun sebenarnya dah kata lumrah sebenarnya manusia ini sebenarnya lumrah untuk dia jatuh cinta. Lumrah dia berkasih sayang. Tapi gunalah cara yang betul. Okey, itu tujuan penulisan adalah serius. Nombor 3, mempunyai dignity.
Karangan mempunyai martabat. Dignity ni macam maruah, maruah, martabat sendiri kerana nilai intelektual yang tepat, hujah dan rujukan yang benar. Begitu besarnya nilai begitu besarnya nilai rencana tak Madam gelak sebab Amri lah high calculating. Okey. Mengenal tak ada masalah, nak mengenal, tapi mengenal di rumah ibu bapanya, suruh dia bawa mahram dia. Okey, tak ada masalah nak mengenal secara cara yang terbaik. Jangan buat kerja jahat tu sajalah. Okey, bila kata dignity ni sebenarnya penulisan rencana itu dah lah tadi dia bahasa dia sedap, bahasa dia adalah bahasa formal dia serius dan martabatnya. Bila kita baca rencana ni, wow. Okey, rencana ni sebenarnya membuka mata, rencana ni ialah tepat, rencana ni ialah hujah yang betul, ada rujukan yang boleh dipercayai. Fine, rencana awak hebat. Okey. Macam contohnya kita beralih kepada rencana ni kan, selalunya kan rencana ni banyak bincang tentang isu-isu masyarakat. Kalau orang bahasa dia cerita pasal isu-isu bahasa, orang agama bercerita tentang isu-isu agama, orang apa lagi, orang yang memasak, tukang-tukang masak, chef-chef kita bercerita tentang dunia masakan. Apa lagi, pelakon cerita tentang dunia lakonan. Okey, jadi bila kita tulis sesuatu yang kita tahu dan kita minat dan kita buat rujukan yang benar, dignity rencana kita itu sangat hebat. Walaupun isunya sikit je. Isu dia kecil je. Okay. Isu tidak pakai topeng muka ketika COVID. Isu tu je nak cerita. Tapi kita punya penulisan, rujukan kita ialah Dr. Nur Hisham, Datuk Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu adalah rujukan wawancara kita. Lepas tu kita baca pula buku-buku COVID daripada orang-orang sebelum ni. Orang-orang di luar negara yang dah buat research, kita baca dan baca, kita tulis rencana kita. Gini rencana kita. Berebut majalah nak siarkan. Okey, jadi ingat ada dignity. Kejap, saya kena bagi awak untuk kehadiran Okey, kita isi dulu borang kehadiran ni. Boleh-boleh dengar madam tu, tolong isi Baik. Okey, yang keempat. Ukuran kepanjangan yang tertentu. Okay. Untuk penulisan rencana ini dia ada kepanjangan yang tertentu lah. Kepanjangan tertentu ni maksudnya berapa patah perkataan. Bukan berapa perenggan. Tak pernah orang beritahu berapa perenggan. Selalu orang cakap berapa patah perkataan. Okay. Sesetengah editor majalah atau surat khabar meletakkan ukuran kepanjangan rencana kepada penulis. Okay. Ada yang cakap terpulanglah penulis nak tulis berapa banyak. Contohnya dia nak tulis satu muka surat penuh majalah atau separuh muka surat sahaja. Tapi sebaiknya lah sebagai penulis ni kita tak perlu tulis panjang sangat sebab orang membaca ni dia bukan baca fokus kalau madam tak wajibkan awak baca nota tu, rasanya awak tak baca pun nota kan. Betul tak kan. Tapi kalau lah anda baca selalu berdasarkan minat. Orang yang suka baca novel, dia boleh habiskan novel yang tebal dalam masa beberapa minit saja. Tetapi berapa minit pula, berapa jam sahaja. Tetapi orang yang tak suka novel, bagilah dia baca novel. Kan, sehari, 2 hari, 3 hari. Lala tanya balik dia lepas bulan, dah habis ke tak novel? Tahu dek mana? Tak tahu dek mana? Dah Amri dah, seperenggan je dah. Dia macam tu lah. Rencana ni macam tu juga. Rencana ni, kita sebenarnya tak nak jejaskan minat pembaca. Kita tulis rencana ni sebabnya kita nak bagi ilmu. Orang kalau bagi ilmu ni, benda percuma ni, tak berebut. Bagi ilmu ni tak berebut orang. Kan? Tetapi, cuba bagi yang bukan ilmu. Berebut nak dapatkan benda yang bukan ilmu kan. Jadi, orang kata sebagai penulis rencana ni, kita sepatutnya tak perlulah nak tulis panjang-panjang. Ya Fazira? Tak apa Fazira, slow-slow. Tak apa, slow sikit pun. Yang penting isi borang kehadiran. Kena bagi pitis. Bagi pitis ke orang untuk baca. Boleh. Anda beli buku saya, anda dapat rebate 20%. Orang belilah buku awak, dapat rebate 20%. Kan, dia bayar, sepatutnya bayar RM25 untuk beli buku kita. Kita bagi rebate, bayar RM15 je. RM10 lagi kita bagi rebate. Setara tu dah. Jadi, jangan tulis panjang. Ukuran kepanjangan itu, biarlah sedai-sedai, molek-molek. Kalau awak sendiri pun bosan baca awak tulis tu, tak usahlah tulis panjang. Awak sendiri
cara terbaik lah macam Madam lah. Madam tulis apa-apa bagi ke husband Madam baca. Bang, acu try baca mentah bang. Lepas tu Wika husband Madam baca, dia baca, okey lepas. Macam yang terbaru Sekejap. Okey, kalau komen apa-apa terhadap rencana kita, terhadap penulisan kita, kita terima seadanya dan kita cuba baiki. Dan Alhamdulillah pun menang. Kan? InsyaAllah keluar rencana anda kalau anda bagi orang lain baca dan juga semak. Okey. Jadi yang keempat ialah ukuran kepanjangan. Ya betul. Beliau adalah seorang gamer. Gamer yang berjaya dalam case gaming dia lah. Okey, jadi orang kata tak semua benda yang nampak buruk tu buruk. Ada di antaranya yang memberi hikmah kepada orang lain. Okey, terutamanya Madam. Okey, nombor 5, jelas dan tepat. Jelas dan tepat, kita tak meleret-leret tetapi mempunyai penyampaian yang mudah difahami dengan hanya sekali pembacaan. Okey, untuk rencana ni kita tak nak meleret lah macam Madam tulis cerita khayalan terakhir dan cerita ni memang meleret lah. Kita nak bermain dengan emosi, nak bermain dengan situasi. Tetapi bila menulis rencana, anda tak main dengan emosi. Anda lebih kepada macam memberikan pemahaman yang direct kepada pembaca dan juga idea dan hujah itu ialah sesuatu yang boleh menarik perhatian pembaca tu sehingga mereka sendiri menjana emosi mereka. Menjana. Tetapi sebenarnya rencana ini bukan menjana emosi. Rencana ini ia menjana informasi. Ia menjana pemikiran untuk rencana. Tapi kalau anda mampu menjana emosi pada masa yang sama, maksudnya kalau cerita pasal buang bayi tu, sampaikan orang baca tu boleh menangis ke ataupun dia boleh blend dengan apa yang anda tulis sampai dia sendiri yang menjana emosi dia. Oh, hebat lah tu. Sebab rencana sebenarnya ia menjana informasi dan menjana pemikiran sahaja. Jadi bila sampai tahap tu hebatlah. Tapi yang pentingnya rencana ini kena jelas dan juga tepat. Tak boleh kalau nak menulis tu lerek-lerek, ya kan? Tak boleh. Kena biar idea hujah tepat, padat, padu dan ringkas. Itu yang penting. Yang nombor 6, ia menyampaikan maklumat. Informative. It has to be very informative, di mana kita kena, kalau boleh, isinya itu menjawab persoalan 5W1H, 5W1H. Ingat tak 5W1H ni kita gunakan dalam perbincangan untuk menulis teks berita. Okey, kita kena menjawab persoalan what, who, when, where, why and how. Siapa, salah tu. Apa, siapa, bila, di mana, kenapa dan bagaimana. Tolong betulkanlah nota nanti apa what itu apa. Jadi bila kita menjawab persoalan itu, sebenarnya penulisan kita sudah dikatakan lengkap. Cuma bagaimana kita ubah struktur ayat dan kita bermain dengan ayat-ayat supaya lebih nampak intellectual, lebih nampak efektif, berkesan, impactful, memberi kesan impak yang lebih kepada pembaca. Itu adalah kelebihan seorang penulis. Mungkin 5 orang penulis boleh berbicara tentang benda yang sama. Okey, saya bagi tahu, contoh saya bagi pada anda semua. Okey, semua orang tulis tentang isu pembuangan bayi di Malaysia. Semua anda akan tulis benda yang sama, tapi siapa yang mampu memberi impact kepada Madam, bila Madam baca, Madam rasa benda itu very intellectual, very impactful, maksudnya anda seorang penulis yang berjaya dalam penulisan rencana anda. Tetapi mereka yang kurang berjaya ialah mereka yang menulis sekadarnya lah. Asal siap hantar ke Madam. Cerita sikit sebanyak tentang buang bayi gini. Lepas tu hantar ke Madam. Hujah pun tak ada, contoh pun tak ada, rujukan pun tak ada. Jadi Madam kata, awak ni tulis apa benarnya? Sampai tahap tu Madam kadang-kadang baca student kan, kalau tulis kan, Madam baca, apa dia ni? Nak bagi markah tinggi, tak gamak kan? Jadi macam Madam ni melanggar integriti pula kan? Nak bagi markah rendah pun tak tergamak. Takut awak kata Madam ni kedekut markah. Jadi kadang-kadang kita yang menjadi penilai ni berada dalam dilema seumur. Tapi itulah, sekiranya anda nak memberikan peluang kepada penilai itu, memberi markah yang penuh kepada anda ataupun markah yang tinggi pada anda, senang. Jadikan penulisan anda itu begitu efektif, berkesan, impactful, memberi impact yang besar dan juga sangat menarik perhatian dia. Okay? Attention. Orang kata dia dapat menarik perhatian tu, dia grab the attention of the reader. Okay? Ingat ya. Yang ketujuh, ciri sebuah rencana ialah bersifat ulasan subjektif.
Kebanyakan rencana merupakan pandangan atau perasaan penulis yang ingin dikongsikan bersama pembaca. Kita mengajak pembaca berfikir tentang tajuk yang dikupas. Tu yang Amanda cakap, ia lebih kepada proses kognitif, proses otak. Bila kita tulis rencana, kita nak pembaca itu berfikir bersama kita. Tapi dia tak menjana emosi banyak sangat lah. Kalau berjaya menjana emosi tu memang hebat, Amanda cakap. Tapi kebanyakan rencana tak menjana emosi, dia menjana intelektual. Sebab kita nak dia fikir sama-sama. Adakah anda terfikir bahawa kes buang bayi ini bukan sekadar mereka yang kurang didikan agama? Bukan. Mereka yang didikan agama ini pun banyak sebenarnya yang terlibat dengan kes buang bayi. Pernikahan, orang kata hubungan di luar nikah. Yang terbaru sekarang ni trending, entah apa-apa trendingnya, Wallahuakbar, masyarakat zaman sekarang ni, WhatsApp. Okey, suami dan isteri, suami orang, isteri orang. Hubungan di luar nikah. Dia nikah dah tapi dia buat hubungan luar nikah pula dengan suami orang lain, dengan isteri orang lain. Sampai ke tahap tu, kita pada zaman sekarang ni, begitu rosaknya masyarakat kita. Anda tak rasa ke nak tulis pasal benda-benda macam tu? Ia bukan mengganggu sensitiviti, ia tidak mengganggu sensitiviti. Anda sebenarnya membantu membangkitkan kesedaran masyarakat. Anda cuba menyelesaikan apa yang sakit dalam kalangan masyarakat. Boleh je, tulis je asalkan anda ada hujah yang baik. Tengok daripada segi Islam macam mana. Islam tidak pernah melarang kita untuk bergaul ataupun kita berada dalam satu masyarakat. Islam tak pernah melarang. Malahan Islam itu menyuruh kita berbuat baik kepada jiran, menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan kita perang orang yang tidak memerangi kita. Itu ada dalam Al-Quran. Tetapi kenapa bila diberikan begitu oleh agama kita, kita sampai melampaui batas? Itu contoh ayat rencana lah kan. Madam bila cakap pasal ni, Madam dah cakap, Madam rasa orang kata kalau nak dikatakan bahawa rencana ni banyak kita boleh kupas. Sebab masyarakat kita sekarang tengah sakit. Anda duduk rumah mungkin tak nampak masyarakat di luar sana sakit. Bukan sakit masuk hospital dok. Ni sakit otak, sakit minda, sakit jiwa. Minda di sini. Sakit otak, sakit minda, sakit jiwa. Macam tu. Jadi bila kita tahu masyarakat kita tengah sakit sekarang, waktu itulah kita keluarkan rencana kita. Keluarkanlah. Anda pelajar pendidikan agama, terutama mereka yang pelajar kaunseling. Banyak isu yang anda boleh kupas pelajar kaunseling. Pelajar kaunseling Madam tak ramai, tetapi banyaknya isu yang anda boleh kupas. Dalam bidang kaunseling ia meliputi, ikutlah berkaitan dengan agama ataupun di luar bidang agama pun anda boleh sebenarnya kupas. Kan? Pendidikan kaunseling ni dia pentadbiran dia boleh kupas, ekonomi dia boleh kupas. Kan, bagaimana ekonomi itu boleh menjejaskan orang kata keamanan sesebuah masyarakat. Tulislah. Anda masuk kelas menulis. Anda bukan pelajar kaunseling, silap pelajar kaunseling, pelajar kemahiran berfikir. Sini banyak pelajar dakwah kan? Pelajar dakwah. Jadi pelajar dakwah, luas sangat dakwah awak Dakwah ni bukan sahaja anda mengajak orang untuk mengenali agama Islam. Okey, menunjuk kebaikan Islam itu, keindahan Islam itu kepada orang ramai supaya kita boleh berdakwah mereka ke jalan yang benar. Tapi dakwah ini juga ialah untuk anda menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, membantu meringankan sakit masyarakat. Ini pelajar-pelajar dakwah ni. Awak pelajar dakwah, awak bukan pelajar saja-saja dok. Tulislah rencana. Madam suka tengok kalau ada pelajar Madam yang boleh berdakwah melalui penulisan mereka. Masuk teater. Masuk kumpulan teater yang Madam buka ni. Madam nak cari kumpulan teater Kias di mana kita akan buat teater patuh syariah. Itu adalah satu impian Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Kias, Madam sendiri nak buat satu kumpulan teater patuh syariah. Sebab teater selalu dikaitkan dengan kata percampuran lelaki perempuan. Tapi siapa kata ke teater tak boleh nak buat teater berkaitan dengan patuh syariah ni? Siapa cakap? Okey, boleh. Madam sekarang ni kita tengah bersedia untuk masuk pertandingan monodrama. Monodrama ni maksudnya dia seorang je pelakon. Dia seorang je duduk atas pentas. Okey? Seorang duduk atas pentas tetapi dia mengeluarkan ataupun memberi ekspresi skrip dengan begitu hebat. Dia boleh jadi 2-3 watak. Bukan dia pakai baju perempuan, tak. Dia menjadi 2-3 watak berdasarkan skrip dia. Dia pakai pakaian dia tu dah memang pakaian yang menunjukkan diri dia. Okey, sekarang ni Madam ada beberapa skrip yang Madam nak tulis.
berkaitan, mungkin kita akan bawa salah satu skrip tu, salah satu contoh ceritanya, sebab teater Kias ni ialah teater yang patuh syariah dan juga teater yang membawa agenda dakwah. Medan nak bawa cerita mungkin Sultan Al-Fatih, mungkin cerita pasal Tentera Bergajah, mungkin cerita tentang zaman sahabat-sahabat Nabi, kita buat dalam bentuk teater. Skrip dia Madam olah. Dan juga pelajar-pelajar KSB kelab Madam akan olah. Jadi bila kita buat teater patuh syariah dan kita meletakkan dakwah itu sebagai satu agenda utama kita dalam berlakon dan berada di pentas platform, orang ramai tengok, sebenarnya kita boleh dakwah, bukan saja dakwah dengan cara menulis, tak. Berlakon pun anda boleh berdakwah. Kita buat cerita tentang apa orang kata, kehebatan orang-orang cendekiawan Islam kita. DK Barat Islamik pun tak lepas. DK Barat kita pun ada bawah KSSB. Apa tak lepas lah. Okay. Kita ada DK Barat bawah KSSB, tapi DK Barat ni payah sebab kena berjumpa. Bila kena berjumpa tu ramai pelajar luar yang tak boleh balik Kelantan. Dan Alhamdulillah KSSB ada alat DK Barat sendiri. Awak boleh DK, boleh berlatih bila-bila masa. Dan sekarang ni Madam promote teater tu. Masuklah teater tu. Nanti kalau masuk, kita akan cuba dapatkan Kias ni untuk menang pertandingan tu. InsyaAllah Madam, itu impian Madam. Okey, nombor 8. Tiada had tempoh tarikan. Okey, gini. Maksudnya, ruang dan tempoh tarikan untuk membaca memberikan respon adalah tidak terhad kerana kebaikan rencana tak basi. Jadi biar buat rencana tu jangan rencana yang basi. Jangan biar rencana itu ialah rencana yang habis waktu tu lah. Cerita pasal waktu tu je dok. Rencana ni biar benda tu, isu tu ialah isu sepanjang zaman. Macam isu, nak cerita pasal isu apa? Isu ekonomi ke, isu masyarakat setempat yang pasal isu buang bayi tu memang sentiasa ada setiap tahun ada di setiap negara, di setiap negeri ada berlaku kan. Jadi bolehlah tulis pasal isu-isu itu tiada had tempoh tarikan. Yang ke-9, struktur penulisan yang logik. Kalau ada jadual data ke boleh guna untuk bukti sahih statistik. Gunakan statistik, banyak guna statistik menunjukkan bahawa kita buat satu bentuk rujukan dan penyelidikan. Okay, pembicaraan adalah terbatas. Perkara rupa skop saja, skop. Bila cakap skop tu sebab memang skop. Jadi memang skop dia tu, kalau cerita pasal isu buang bayi je lah. Jangan cerita pasal benda lain pula. Okay, jangan cerita pasal benda lalu, cerita lain pula, tak. Isu buang bayi tu apa? Tu pun tengok juga skop dia. Anda nak cerita pasal apa isu buang bayi ni? Cerita pasal kesan dia ke? Cerita pasal faktor dia ke? Punca dia ke? Ataupun jalan penyelesaiannya ke? Apa sebenarnya nak cerita pasal buang bayi ni? Jadi di situ ada skopnya. Kat situlah anda boleh tahu bahawa, anda beritahu pembaca bahawa ini skop kita. Kita nak cerita pasal kesan kepada masyarakat je tu je. Jadi fokus lah. Okay, jadi itu adalah 10 ciri rencana. Bentuk rencana ni 4 minit lagi. Dia ada 3, ilmiah. Okey, ditulis oleh penulis yang pakar dalam bidangnya, mengemukakan pendapat bersandar dan pendidikan sendiri atau orang lain. Separuh ilmiah, dia ada kajian yang diperlukan sebagai rujukan, memasukkan data, okey, dan juga popular untuk bacaan. Hari ni ada 3 jenis lah, 3 jenis rencana. Boleh pilih nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3 Kebanyakan penulis yang memang cari duit dengan majalah. Okey, selalunya anda akan tulis rencana-rencana yang berbentuk popular. Popular ni memang isu hangat. Isu semasa ni yang mana bila anda tulis tu, anda akan dapat tarik perhatian pembaca dengan lebih cepat. Okey, ini adalah contoh rencana. Boleh tengok dalam nota nanti ada nama penulis, lepas tu pendahuluan, isi dan juga penutup. Nampak pendek tapi sebenarnya tu dia beritahu isi je tu. Dan setiap isi tu pula ada huraian dan ada contoh. Jadi panjanglah sikit. Mungkin dalam satu perenggan tu dalam 6 ke 7 ke 8 ayat ke kan. Bolehlah untuk membincangkan isi tu dengan lebih terperinci. Okey. Itu sahajalah untuk tajuk rencana. Okey, dan juga untuk tajuk rencana ni kemungkinan